Rasulullah Aisyah ambil perempuan itu, panggil tarik dia sebab Rasulullah dah paling dah. Paling ke belakang dah, paling muka. Jadi perempuan ni masih belum faham. Jadi Aisyah tarik perempuan itu dekat dengan dia. Lalu Aisyah cerita ini maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini satunya Rasulullah cerita mengenai kaedah untuk nak menghilangkan kesan darah pada faras perempuan, pada faras perempuan darah haid tadi, iaitu ambil seketul kapas dan letak sedikit perfume kat situ, sebab darah haid ini dia ada kesan, dia ada raih karihah, ada bau yang tak bagus bau. Jadi dengan sebab letak perfume sikit itu dia boleh menghilangkan bau itu. Jadi untuk nak menghilangkan itu cara nak menghilangkan kesan darah haid pada bahagian faras orang perempuan. Sama ada orang perempuan dan perempuan yang sudah berkahwin ataupun belum berkahwin, begitulah caranya. Sehingga kan disebut dalam huraian oleh para ulama, sebab berkait dengan bauan tadi, kalau orang tu perempuan tu dalam beriddah, maka tak boleh letak bauan tadi. Sebab orang perempuan dalam iddah ada hukum makannya, tak boleh takut. Ini siapa tahu tu ulama kita dibincang. Begitu juga kalau perempuan tu dalam ihram. Dalam ihram mahramah atau muhrimah dia ada ihram, juga tak boleh letak dalam bentuk perfume tadi. Dia basuh dengan dia ambil kapas sajalah, tak letak perfume. Itu hukum akal orang berihram, tak boleh dengan tatayyub, dengan air bau. Jadi ini istinbat daripada hadis ini, apa nama ni, orang alim, orang alim walaupun isu itu berkait dengan benda-benda yang private, umur masturah, dipanggil umur masturah, benda-benda yang tersembunyi begitu, tapi kewajipan orang tahu, dia kena jawab. Dia kena tanya, dia kena jawab soalan yang bertanya kepadanya, walaupun benda tu benda yang private, bernama privacy bagi seorang. Kemudian yang keduanya, istinbat daripada hadis ini, orang perempuan ini dia tak boleh malu tanya benda-benda yang berkait dengan dirinya, walaupun benda itu privacy bagi dia, wajib dia tanya kalau dia tidak tahu. Dan kalau dia tak tahu lagi, dia kena ulang tanya tentang perkara itu sehingga dia tahu. Kemudian juga disebut dalam istinbat pada hadis ini juga satu tanda kepada husnu khulqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila berkait dengan hal perempuan, bila dah jawab begitu, Rasulullah berpaling muka. Itu sifat malu terzahir pada tindakan Rasulullah SAW yang tinggi akhlaknya, yang mulia itu. Jadi ini sifat Rasulullah SAW. Jawab tetap jawab yang ditanyakan, tapi ada caranya, ada cara untuk jawab itu. Bila melibatkan perkara itu, sifat malu terzahir pada diri Rasulullah SAW. Jadi itulah tiga hadis yang berkait dengan yang dua semuanya riwayat dari Aisyah. Hadis yang pertama tadi berkait dengan air mani, dan dua hadis selepas daripada itu berkait dengan darah haid orang perempuan. Kita ambil satu hadis lagi, kita berhentilah. Hadis ini dia tak ada kaitan dengan darah dah. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat daripada Anas bin Malik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, sabda Rasulullah, Inna Allah Ta'ala wakkala birrahimi malakan yaqulu ya Rabbi nutfatan, ya Rabbi alaqatan, ya Rabbi mudghatan. Fa iza arallahu an yaqdiya khalqahu qala adzakarun am untha, syakiyun am sa'idun, famar rizqu famal ajalu, fayuktabu fi batni ummihi. Hadis ini berkait dengan kejadian manusia dalam perut ibu. Jadi kata Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala wakkala birrahimi malakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dihantarkan kepada rahim perempuan ini seorang malaikat. Mana dalam proses kejadian manusia. Jadi ada seorang malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja apa malaikat itu? Yaqulu ya Rabbi nutfatan.
Ya Allah ya Tuhanku, ya Rabbi nutfatan, disebut dalam huraian kepada hadis ini. Ya Rabbi nutfatan, maknanya ya Rabbi khalaqta nutfatan, kamu telah mencipta nutfah, iaitu nutfah ni air mani. Air mani yang diletakkan dalam rahim perempuan. Kemudian ya Rabbi alaqatan, ya Allah ya Tuhanku, kamu telah mencipta alaqah, seketul darah. Ini peringkat selepas daripada mani, nutfah, selepas itu pergi kepada darah. Kemudian ya Rabbi mudghatan, ya Allah ya Tuhanku, kamu telah mencipta mudghah, satu ketul daging. Jadi ini merujuk kepada peringkat kejadian manusia yang kalau disebut dalam hadis yang lain yang panjang, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Kamu diciptakan di perut ibunya, seseorang itu diciptakan di perut ibunya 40 yawman nutfatan, 40 hari dalam keadaan nutfah, air mani, dia berkumpul situ nutfah. Summa yakunu 'alaqatan misla zalik, kemudian jadi seketul darah misla zalik, 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan, kemudian misla zalik, kemudian jadi seketul daging misla zalik, pun sama 40 hari juga. Jadi 40 hari nutfah, 40 hari mudghah, alaqah, 40 hari mudghah. Inilah kejadian manusia dalam perut ibu diciptakan. Jadi cerita ni zaman masa Rasulullah lagi, orang tak tahu lagi. Saintis, teknologi masa tu tak tahu lagi ciptaan macam tu. Tapi telah disebut dalam hadis Rasulullah SAW dan dalam Quran pun sebut tentang penciptaan manusia. Jadi disebut dalam hadis tadi, ya Rabbi nutfatan, ya Rabbi alaqatan, ya Rabbi mudghatan. Jadi ulama dia hurah. Adakah malaikat sebut itu sekaligus? Ya Rabbi nutfatan, ya Rabbi alaqatan, ya Rabbi mudghatan, disebut sekaligus begitu, ataupun malaikat sebut itu ikut proses kejadian tadi. Bila berlaku nutfah, maka malaikat pun sebut ya Rabbi nutfatan. Bila berlaku alaqatan, maka malaikat pun sebut ya Rabbi alaqatan. Bila berlaku tempoh kejadiannya mudghatan, maka malaikat pun sebut ya Rabbi mudghatan. Jadi disurai dalam syarah pada hadis ini, malaikat sebut itu dia ikut kepada peringkat kejadian-kejadian tadi. Bila sampai peringkat nutfah, maka malaikat sebut, tanya Allah, ya sebut ya Rabbi nutfatan. Bila cukup 40 hari masuk peringkat alaqah, baru sebut pula ya Rabbi alaqatan. Peringkat seterusnya, maka malaikat pun sebutlah ya Rabbi mudghatan. Kemudian disebut sambung kepada hadis ini, fa iza aradallahu an yaqdiya khalquhu, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengkomplitkan kejadian tadi, jadi cukup dah. Qala, lalu malaikat akan bertanya Rasulullah SAW, malaikat akan bertanya Allah, qala azakarun am unsa, nak jadikan dia laki ataupun nak jadikan dia perempuan yang janin dalam tubuh, dalam badan ibu ni. Kemudian malaikat tanya syaqiyun am sa'idun, nak jadikan dia ini termasuk dalam golongan yang bahagia, ahli syurga, atau syaqiyun, dia termasuk dalam golongan ahli neraka. Jadi peringkat tu akan ditanyakan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala bila proses nak siap dah kejadian tubuh manusia dalam badan itu. Jadi ini proses. Jadi azakarun am unsa, maknanya malaikat tanya aturidu atakhluqu zakara, ataupun kamu nak jadikan dia perempuan, am unsa, kamu nak ciptakan menjadi perempuan. Tanya masa peringkat itu. Nak ditanya juga famar rizqu, rezeki dia lagu mana, nak bagi banyak ke nak bagi sikit, rezeki ni sebanyak mana, ditanya pada masa itu. Famal ajalu, sampai bila dia hidup, umur bila dia mati. Jadi malaikat akan tanya Allah Subhanahu wa taala, fayaktubu fi batni ummi, maka ketika itulah akan ditetapkan dia ni lelaki, dia ni ahli syurga, dia ni apa namanya, rezekinya banyak ni, ajalnya sekian ni, tempoh dia akan mati. Fayaktubu, ditetapkan pada masa itulah. Jadi ajal rezeki manusia ni semua telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita keluar daripada perut ibu lagi. Jadi tak perlu duk risaulah benda itu.
Sebagaimana kita terima seadanya kita ni lelaki, kita terima seadanya perempuan, kejadian kita, terima jugalah itulah juga ditentukan rezeki manusia ni. Bila taruh tu dapat, taruh tu lah. Tak mati manusia ni sehingga habis rezeki dia. Bila habis rezeki, matilah manusia. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlu gaduh, tak perlu risau. Waktu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab rezeki, bab yang telah tertulis oleh Allah dalam perut ibu lagi telah pun ditentukan sebagaimana ditentukan kita ni lelaki atau perempuan, sebagaimana juga ditentukan kita ni mati bila. Jadi bab rezeki, bab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana perkara-perkara lain. Jadi belajar daripada hadis ini, kejadian manusia ini kejadian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam bab rezeki tak perlu risau, sebagaimana kita juga terima kita dijadikan begitu begini lelaki perempuan, kita ni umur pun tak tahu. Umur kita ni kita tak tahu bila akan mati, tapi kita tahu telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tengok dari sudut itu, kerunsingan tentang rezeki ini tidak perlu ada dalam kepala manusia. Jadi cuma manusia ni kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, dan dalam banyak keadaan, bab rezeki ni bab yang dia terlalu banyak fikir dalam hidup. Terlalu banyak fikir sampai sanggup melanggar hukum Tuhan kerana rezeki. Takut anak susah, takut susah masa depan, macam-macam fikir bab rezeki. Itu yang riswah sana, riswah sini ni. Duk kejar tu kerana apa? Kejar tu kerana takut. Sedangkan benda tu benda yang telah pun ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam satu huraian, ada tak ingat, Matan Hikam Ibn Athaillah Sakandari sebut, dia sebut kamu duduk risau tentang benda yang telah Tuhan jamin dan kamu tidak mengendah tentang benda yang Tuhan suruh kamu buat. Macam lebih kurang. Fima dumina laka. Kamu duk sibuk benda yang Tuhan duk janji itu, kamu duk sibuk. Hak tu Tuhan garanti dah, hak tu kita duk sibuk. Tapi benda yang Tuhan tuntut daripada kamu tak sibuk. Benda Tuhan tuntut yang kita buat macam-macam lah. Taklif syarak, kena sembahyang, kena puasa, zakat, haji, buat begitu begini. Itu benda Tuhan tuntut. Hak ni kita tak mengendah. Tapi hak Tuhan jamin, hak tu kita risau. Ini pelik manusia ni. Sepatutnya hak Tuhan suruh kita mengendahnya sebab kita kena buat begitu begini. Hak Tuhan jamin, tak payah risaulah. Tapi kita pusing balik. Ini manusia. Begitulah keadaannya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kejadian manusia dan semuanya telah tertulis, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perut ibu lagi. Jadi kita ada setakat tu lagi ni. Mudah-mudahan sedikit pengajaran daripada 4 hadis tadi menjadi bekalan untuk kita semualah, menjadi panduan, menjadi satu pengajaran untuk kita teruskan hidup kita ini berasaskan kepada panduan-panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.